Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, cikgu ucapkan buat semua pelajar-pelajar yang cikgu kasihi dan cikgu rindui. Okey, InsyaAllah hari ini merupakan sesi pembelajaran kita yang pertama. Okey, seperti yang semua maklum, Cikgu Nabila akan mengajar subjek sains bagi tahun 2021. Cikgu dah tak mengajar subjek Bahasa Melayu tau. Okey, sebelum kita mula belajar, cikgu nak kita sama-sama baca doa belajar dulu ya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizqni fahman wa amalan salihan. Amin. Okey, semua dah sedia dengan buku masing-masing? Okey, keluarkan buku teks, sains dan buku aktiviti. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk 1 iaitu kemahiran saintifik. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, ingat lagi tak kemahiran saintifik yang awak belajar tahun 1 tahun lepas? Mesti ramai yang dah ingat-ingat lupa kan? Okey, apa kata cikgu refresh sikit-sikit. Okey, kemahiran saintifik ni terbahagi. Okey, apa itu kemahiran saintifik? Kemahiran saintifik ialah kemahiran yang kita kena ada untuk kita buat eksperimen ataupun projek. Antara kemahiran, okey, yang tahun 1 dulu kita belajar kemahiran memerhati. Dia ada 2, kemahiran proses sains dengan kemahiran manipulatif. Ingat tak? Okey, kemahiran proses sains ni dia ada 2. Kemahiran memerhati dengan kemahiran berkomunikasi. Tengok sini. Okey, tengok sini. Ni yang tahun 1 punya. Kemahiran saintifik, kemahiran yang kita kena ada waktu untuk kita buat eksperimen kan. Okey, kemahiran saintifik ni terbahagi kepada 2, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains ni terbahagi lagi kepada 2, iaitu kemahiran memerhati dan kemahiran berkomunikasi. Okey, kemahiran memerhati ni dia gunakan deria untuk kita gunakan deria untuk memerhati sesuatu objek tu kan. Antara deria yang kita guna sentuhan, penglihatan, bau, rasa dan pendengaran. Okey, kemahiran yang kedua, kemahiran berkomunikasi. Kita berkomunikasi, ada 3 cara kita berkomunikasi. Yang pertama, lisan, lakaran atau lukisan dan tulisan. Okey, ni cikgu secara ringkas je. Okey, tadi cikgu refresh kemahiran saintifik tahun 1. Okey, kan dia ada 2, kemahiran saintifik, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Dia sama je macam tahun 2 ni, cuma tahun 2 dia bercabang-cabang lagi. Okey, mari kita tengok. Okey, buka buku teks, muka surat 2. Okey, kita tengok. Kemahiran saintifik ni terbahagi kepada 2 juga kan? Kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Okey, cuma ni yang darjah 2 ni, kemahiran proses sains dia ada 4. Macam darjah 1 tadi ada 2. Memerhati dan berkomunikasi. Kalau darjah 2 punya, dia ada 4, iaitu memerhati. Okey, kita tengok sama-sama satu-satu, okey? Tengok surat 2. Okey, kemahiran proses sains yang pertama ialah memerhati. Okey, kita tengok Kita baca sama-sama. Okey, Nisa dan adiknya sedang membantu ibu di dapur. Mari kita ikuti aktiviti mereka di bawah. Okey, Nisa dan adik dia tengah membantu ibunya nak buat apa? Nak buat roti. Okey, jom kita tengok macam mana cara-cara nak buat roti ni. Lepas tu kita kena perhatikan deria apa yang kita gunakan untuk buat roti ni ya. Okey, kita perlukan tepung, garam, gula, yeast dan air untuk membuat roti.
Mula-mula kita masukkan tepung, kemudian garam, gula, yeast dan air. Selepas itu kita ulik adunan menjadi dough yang lembut. Okey, selepas itu kita tutup dough dengan tuala bersih yang lembap dan biarkan selama sejam. Lepas tu adik dia kata, wah, adunan ini sudah mengembang. Okey, ibu dia pun suruh kita bakar dahulu adunan ini. Wah, sedapnya bau roti ni. Jangan sentuh ketua hari ini, panas. Lepas tu ada bunyi ketua, ting. Okey, ibu ketua dah berbunyi. Roti dah masak ke? Okey, sedapnya roti ni. Ialah lembut dan gebu roti ni. Okey, kita tengok kat bawah ni. Okey, semasa ibu Nisa membuat roti, Nisa dan adiknya memerhatikan dengan... Okey, tengok deri yang pertama diguna melihat perubahan adunan. Tengok gambar yang ketiga. Gambar yang keempat. Tengok perubahan adunan daripada tepung tadi kan. Dicampur-campur tepung, yeast, air, garam, gula tu. Dia campur jadi adunan. Jadi dough kan. Lepas tu bila dia dah tutup dengan tuala yang lembap. Biarkan selama sejam. Tengok-tengok lepas sejam tu. Tengok adunan tu dia jadi mengembang. Kita dapat melihat perubahan adunan tu. Betul? Okey. Tengok deri yang kedua. Menghidu bau roti yang sedang dimasak. Waktu roti tu dalam oven lagi, mesti akan ada bau yang menyelera kan. Kalau mak awak pernah buat kek ataupun roti ataupun biskut, mesti awak akan bau yang sangat menyelerakan. Okey, kemudian deria yang ketiga, kita guna merasa roti yang telah dimasak. Okey, bila roti tu dah masak, mesti kita rasa kan. Rasa lembut, rasa sedap roti tu, gebu. Okey. Lepas tu memegang, iaitu deria sentuhan roti yang telah dimasak. Okey, sentuh roti tu, rasa lembut, gebu. Lepas tu yang terakhir kita mendengar bunyi ketuha. Bila roti tu dah masak, kita dengar kan. Guna telinga. Okey. Okey, dalam eksperimen membuat roti ni, kita gunakan kelima-lima deria kita. Okey, tengok yang ke bawah. Okey, kita mengumpulkan maklumat tentang perubahan yang berlaku di sekeliling kita dengan cara melihat, menghidu, merasa, menyentuh dan mendengar. Proses ini dikenali sebagai kemahiran memerhati. Okey, boleh faham? Okey, kalau boleh faham, kita kemahiran proses sains yang kedua, iaitu mengelas. Okey. Apa itu mengelas ni, cikgu? Okey, mengelas ni. Okey, tengok muka surat 5. Okey, kemahiran pengelasan ialah kemahiran sains. Okey, pengelasan ni bermaksud kita mengumpul atau menyusun objek-objek berdasarkan persamaan dan perbezaan. Faham tak? Okey, contoh okey, tengok muka surat 5. Okey. Nampak tak gambar ni? Ada itik, ada harimau, penguin, tenuk, helang dan kambing. Okey, tengok. Apa perbezaan? Kita tengok apa perbezaan dan persamaan haiwan-haiwan dalam gambar ni. Okey, tengok dalam gambar ni ada haiwan yang berkaki 2. Betul tak? 1. Okey, itik, helang dengan penguin ni haiwan berkaki 2. Okey, tengok haiwan yang berkaki 4. Harimau, tenuk, kambing. Ni haiwan yang berkaki 4. Okey, tu maksud pengelasan. Kita boleh cari sama ada persamaan haiwan tu ataupun perbezaan haiwan tu. Tak kisah haiwan ataupun objek-objek yang kita belajar lah. Okey.
Okey, baca yang kat bawah ni. Ciri-ciri anggota badan yang boleh diperhatikan pada haiwan-haiwan di atas ialah seperti yang berikut. Okey, yang pertama, itik mempunyai kepak dan berkaki 2. Yang kedua, harimau tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Okey, penguin pula mempunyai kepak dan berkaki 2. Sama macam itik tadi. Tenuk tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Helang mempunyai kepak dan berkaki 2. Kambing tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Okey, kita boleh buat pengelasan. Okey, persamaan dia. Okey, haiwan itik, penguin dengan helang ni dia ada kepak dan berkaki 2. Itu persamaan. Perbezaan pula. Okey, itik ni berkaki 2 dan mempunyai kepak, manakala harimau tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Okey, tu contoh pengelasan. Boleh faham? Okey, kalau dah faham. Okey, nanti baca muka surat 6 dan 7 ya. Kemahiran proses sains yang ketiga pula ialah kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Okey, tengok muka surat 8 dan 9. Okey, Nurul dan Kanang mengukur berat badan mereka dengan menggunakan alat piawai yang sesuai. Mereka telah menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Okey, alat piawai ni ialah alat yang kita gunakan untuk mengukur sesuatu. Okey, contoh nak mengukur berat ataupun nak mengukur panjang sesuatu objek tu. Okey, contoh ni apa? Okey, ni pita pengukur. Okey, pita pengukur pun merupakan alat piawai. Lepas tu penimbang berat ataupun penimbang yang awak nampak dekat pasar tu kan. Penimbang sayur ke ikan ke, tu pun alat piawai. Pembaris pun alat piawai. Okey. Okey, kita boleh mengukur dan menggunakan nombor jika kita boleh mengira sesuatu objek, membandingkan kuantiti. Okey, contoh membandingkan kuantiti ni. Okey, tengok macam ni. Cikgu sediakan bekas yang sama. Okey, kita tengok. Apa beza dua bekas ni? Okey, satu air dia sikit je. Satu air dia separuh. Okey, ni membandingkan kuantiti. Kalau macam ni, kita boleh ukur berapa ml air ni. Ni berapa ml? Kita boleh mengukur. Okey, berapa ml air kat bekas A dan berapa ml air dekat bekas B. Okey, tu membandingkan kuantiti. Lepas tu, menggunakan alat pengukur macam tadi. Pita pengukur ni. Ataupun pembaris ataupun penimbang berat atau dan semua alat piawai yang bersesuaian lah, dan merekodkan unit dengan betul. Contoh nak buat eksperimen kan, kita kena rekod lah. Okey, hari pertama, okey, contoh macam tahun lepas awak buat eksperimen tanam tauge, betul tak? Okey, hari pertama tauge tu, okey, macam mana keadaan dia? Kita kena rekod. Okey, contoh. Lepas hari ke-5, tauge tu dah berapa cm dia tumbuh. Macam tu. Okey, tu kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Okey, seterusnya. Okey, buka muka surat 11. Okey. Mencatat dan membacakan maklumat. Salah. Okey. Kemahiran yang terakhir, kemahiran proses sains yang terakhir ialah kemahiran berkomunikasi. Okey, kemahiran berkomunikasi ni ada pelbagai bentuk kita nak berkomunikasi ni. Tengok muka surat 10. Okey, mari kita perhatikan jadual tugas kelas 2 Arif. Okey, tengok jadual tu.
Dan cuba jawab soalan 1 hingga 3. Tengok tu, siapakah yang ditugaskan untuk menyapu pada hari Rabu dan Khamis? Tengok jadual ni, hari Rabu dengan Khamis, siapa yang akan menyapu? Hairun, Yana, Santi dan Syamim. Okey, nombor 2, berapakah bilangan murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu? Okey, cuba jawab. Tapi jawab secara... Okey, cuba baca dan jawab soalan ni ya. Okey, kemudian. Okey, berkomunikasi ni dia ada beberapa bentuk. Dia ada 4 bentuk komunikasi. Yang pertama, tengok muka surat 11. Okey. Mencatat dan tengok warna hijau ni, tulisan warna hijau ni. Mencatat dan membacakan maklumat adalah antara bentuk kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi juga boleh dilakukan dalam bentuk gambar, carta, graf dan model. Okey, tengok. Gambar. Okey, kemahiran kita berkomunikasi ni, kita boleh menggunakan gambar ataupun carta. Macam dekat jadual tugas kelas 2 Arif ni. Carta ataupun graf. Tengok ni, graf ni macam graf bar ataupun graf apa? Okey, lepas tu model. Ni adalah antara bentuk kemahiran komunikasi. Okey, seterusnya okey, sampai sini je lah dahulu. Okey, lepas tu tadi kita belajar, tengok muka surat 11 ni bentuk komunikasi yang kita boleh guna kan. Okey, yang pertama gambar, carta, graf dan model. Tapi cara penyampaian kita untuk berkomunikasi ada 3 cara. Iaitu lisan, kita bercakap untuk menyampaikan maklumat. Yang kedua, lakaran ataupun lukis, kita melukis atau melakar untuk menyampaikan maklumat. Dan yang ketiga ialah tulisan, kita tulis maklumat tu untuk disampaikan. Okey, boleh faham? Okey, kalau tak ada apa-apa masalah, kita sambung dengan aktiviti kita. Okey, jom kita buat aktiviti. Okey, buka buku aktiviti. Muka surat 1. Okey. Memerhatikan buah. Okey, kita cuba buat latihan muka surat 1 ya. Okey. Cikgu ada sediakan buah. Tahu tak buah apa ni? Okey, ni buah lemon. Buah lemon je ada dekat rumah cikgu. Okey, jadi cikgu nak awak lakarkan buah lemon dekat sini. Awak lukis buah lemon. Okey. Dan warnakan. Buah lemon warna berbentuk bujur. Lepas tu warna kuning. Warnakan sekali tau, supaya cikgu tahu tu buah lemon. Okey, lepas tu dekat bawah pula buat pemerhatian ke atas buah tersebut. Okey, tengok buah lemon ni. Bentuk dia, bentuk apa? Bentuk bujur. Warna dia warna apa? Lepas tu permukaan luar dia ni. Okey. Kasar. Tapi licin. Permukaan luar dia licin. Rasa dia. Okey. Buat pemerhatian berdasarkan buah lemon. Kalau awak ada buah lemon dekat rumah, boleh ambil buah lemon tu sebagai untuk awak perhatikan. Kalau tak ada, tak apa. Cuba tengok gambar ni je Okey. Perhatikan bentuk dia, warna dia, permukaan luar dia. Lepas tu biasa bau lemon bau apa? Lepas tu rasa dia. Rasa apa? Pernah rasa tak lemon? Okey. Okey, lepas tu tengok muka surat
2. Okey, cuba awak cari sehelai daun keluar rumah dan cari sehelai daun. Lepas tu awak lakarkan. Tak pun awak tekap. Lepas tu awak ikut je bentuk daun tu, okey? Okey, kemudian kat bawah dia suruh perhatikan daun yang sama menggunakan kantar pembesar dan lakarkan. Okey. Yang bawah ni tak apa. Tinggalkan dulu sebab cikgu pun tak ada kantar pembesar. Jadi cikgu tahu mesti ramai yang tak ada kantar pembesar. Okey, kita tinggal dulu, okey? Kita buat yang atas dulu. Cari sehelai daun dekat luar rumah. Lepas tu awak lukis. Lepas tu perhatikan daun tu. Permukaan daun tu. Lepas tu daun tu rasa licin ke kasar. Lepas tu warna daun tu. Tapi daun tu awak tak boleh rasa tau. Sentuh je. Sentuh, lihat. Bau kalau ada bau. Tapi biasa daun. Jangan ambil daun-daun yang ada duri tau. Ambil daun biasa je. Ketiga. Tengok muka surat 3. Okey. Kelaskan haiwan berikut mengikut cara haiwan bergerak. Gunting dan tampal gambar haiwan di sebelah. Tengok haiwan-haiwan kat sebelah ni. Okey, dia ada 2 kotak kan? Okey, tengok haiwan ni bergerak menggunakan apa? Dia punya sayap ataupun kepak. Okey. Lepas tu haiwan ni. Okey, ada 2 jadual kan? Ada 2 kotak. Satu awak letak macam mana haiwan yang ni bergerak. Dia bergerak menggunakan sayap atau kepak. Yang ni awak tulis ciri pergerakan haiwan yang saya pilih. Yang ni menggunakan kaki. Bergerak menggunakan 4 kaki. Okey. Faham? Okey, gunting dan tampal. Tapi atas ni ditulis dulu. Okey, bergerak menggunakan apa? Sayap. Sayap ataupun kepak. Yang ni menggunakan 4 kaki. Haiwan yang menggunakan 4 kaki. Boleh faham? Gunting dan tampal. Okey, yang terakhir. Tengok muka aktiviti 4. Muka surat 4. Okey. Alat muzik ni tak ada dekat sekolah. Cikgu tahu alat muzik ni tak ada dekat rumah awak juga. Mak cikgu pun tak ada. Jadi, tapi kalau kita tengok pun kita dah boleh imagine ataupun kita boleh agak dah. Okey, tengok Pilih dan gariskan cara alat muzik ini dimainkan. Tengok ni. Tengok drum. Kalau agak-agak dari tengok gambar ni, cara kita main drum ni, kita kena tiup ataupun kita kena pukul. Kita boleh tengok tau. Dengan berdasarkan gambar ni. Okey, contoh drum ni kalau kita nak main, kita kena pukul. Okey, gariskan pukul. Okey, seterusnya kat bawah ni lepas tu buat semua Gariskan. Lepas tu, kelaskan alat muzik di bawah mengikut cara alat muzik ini dimainkan. Kumpulan A, okey, tulis. Tiup. Kumpulan B, pukul. Okey, apa alat muzik yang kita kena tiup kalau kita main? Okey, tuliskan alat muzik dia. Seterusnya yang ni, kumpulan alat muzik yang dimainkan menggunakan apa? Kumpulan alat muzik yang dimainkan menggunakan pukulan. Okey, ni tulis alat muzik apa yang kita guna berdasarkan gambar atas ni ya. Okey, itu sahaja aktiviti untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan sambung kemahiran manipulatif minggu hadapan. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh terus hubungi cikgu ya.
Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Okay, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.